Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk video kali ini, cikgu masih lagi dalam tajuk ruang. Tetapi untuk bahagian mengukur sudut. Baik, kita lihat dahulu berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan sudut. Sudut ini sebenarnya ialah bentuk yang terbentuk oleh dua garisan yang berkongsi titik hujung yang sama. Baik. Maksudnya di sini ialah, jika kamu lihat ya, di sini ada satu garis, kemudian ada satu lagi garisan. Nampak tak di hujung tu ada yang bertemu titik itu, titik hujung garis itu, yang tajam tu, itulah maksudnya dia bertemu titik hujung yang sama, jadi itulah yang dikatakan sebagai sudut. Itu kalau kita lihat pada garisan, dua garisan yang bertemu. Kita lihat pula pada situasi bentuk. Kalau lihat di sini, ini ialah bentuk segi empat tepat. Jadi di mana sudutnya? Sebagai contoh pada sisi yang pertama yang cikgu highlight tu dan yang kedua sisinya. Jadi pertemuan antara dua garisan itulah kita panggil sebagai sudut. Tapi kalau kamu lihat di sini segi empat tepat ni ada berapa sudut? Ada 4 sudut. Jelas ya? Seterusnya kita perkenalkan apakah alat untuk mengukur sudut. Alat pengukur sudut ini kita kenali sebagai protraktor. Atau bahasa perkataan lainnya kita boleh sebut sebagai jangka sudut. Macam mana rupa jangka sudut ni? Macam ni. Ya, dia bentuk separuh bulatan. Baik, kalau kamu lihat di situ ada banyak nombor, ada banyak garisan kecil-kecil, kita panggil skala. Jadi apa dia tu semua kita tengok. Baik, bahagian yang pertama yang cikgu nak perkenalkan kepada kamu ialah, kalau kamu lihat di situ ialah ada nombor kan. Ni kan, cikgu ada sikit, tunjuk sikit. Nombor di bahagian luar ini, kalau kamu lihat ada nombor sifar sampai hujung sekali 180. Itu kita kenali sebagai skala luar. Skala luar. Baik, bahagian yang kedua ialah nombor yang sebelah dalam tu. Sifar juga, tapi sampailah 180, tapi di sebelah dalam. Itu pula kita panggil sebagai skala dalam. Kita ada dua skala, maksudnya skala luar dan skala dalam. Ciri yang ketiga ataupun sifat yang ketiga ada pada jangka sudut ialah yang di tengah tu. Di tengah ini kalau kamu lihat, ada pertemuan antara garis lurus di bawah ini dengan garis yang menegak ini. Di tengah-tengah ni kita panggil sebagai pusat. Pusat protraktor, pusat jangka sudut. Ini sangat penting masa kita nak mengukur sudut nanti. Baik, dan yang terakhir, ciri yang terakhir ialah garisan yang panjang ini, lurus panjang di bahagian bawah ini. Pada bacaan sifar kepada yang 180 yang lurus ni. Ini kita panggil sebagai garis asas. Garis asas juga sangat penting semasa kita nak mengukur sudut nanti. Cara kita nak meletakkan jangka sudut ini pada sudut yang kita nak baca nanti. Yang ukur nanti. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk kita mengukur sudut. Bila kita nak mengukur sudut ni ada beberapa perkara yang perlu kita ingat ataupun beberapa tips. Pertama, bila sebut saja sudut, kita mesti menggunakan protektor untuk membuat ukuran. Tak ada benda lain kecuali protektor yang kita boleh guna. Yang kedua, unit sudut ialah darjah. Apa yang dimaksudkan dengan darjah? Darjah ni ialah, katakan bacaan kita dapat sesuatu sudut tu, contohlah cikgu bagi 85. Jadi nampak tak di hujung ni ada tanda bulat kecil ni. Itulah kita panggil sebagai darjah. Jadi 85 darjah. Jadi itulah unit bagi sudut. Yang ketiga, dalam mengukur sudut ini, yang pentingnya ialah pusat protraktor mestilah bertindih dengan bucu sudut. Itu cara kita nak ukur sudut. Jadi tak apa, selepas ni kita akan tengok
Okey, dan yang keempat, tips yang keempat dalam mengukur sudut, bacaan nilai sudut mesti bermula dari sifar darjah. Maksudnya kita nak mula membaca ukuran itu, kita kena mula dengan ukuran sifar darjah. Okey, barulah kita mendapat bacaan sudut yang tepat. Okey, baik. Sekarang ni kita nak lihat macam mana sebenarnya cara kita nak mengukur sudut. Okey, jadi cikgu akan share kepada murid semua bagaimana kita nak mengukur sudut, ya. Okey, baik. Jika kamu lihat di sini, okey, di sini cikgu ada dua contoh soalan. Okey, bentuk yang pertama, okey. Bentuk yang pertama yang di sini, okey. Bentuk yang kedua yang ini. Okey, jadi kita lihat dahulu untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid bagaimana nak mencari sudut A dahulu. Okey, diikuti dengan sudut B. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, baik. Kalau kamu lihat di sini dah ada kan? Dah ada bentuk yang pertama tadi. Okey. Bucu ataupun sudut ini, sudut yang di sebelah kiri tadi ialah sudut A. Okay, jadi kita nak cari sudut A dahulu. Okay, macam mana caranya ialah, okay, kamu mestilah letakkan, ini protektor kamu. Okay, kamu mesti letakkan protektor supaya pusat protektor bertindih di atas sudut. Okay, macam ni. Jadi nampak tak? Di sini kita dah bertindih dah. Pusat protektor sudah bertindih dengan sudut yang kita nak dapatkan ukuran. Okey. Jadi selepas itu step yang seterusnya ialah kamu kena tengok skala mana kita nak guna. Skala bergantung kepada di mana kedudukan sudut yang kita nak baca. Okey, sekarang kalau kamu lihat sudut kamu berada di kawasan sebelah kanan, betul? Sini di sini kan kita nak baca kan. Jadi sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ni tak ada apa-apa. Jadi kita perlu tengok di sebelah kanan pula. Okey, sekarang ni tengok mouse yang cikgu tunjuk. Okey, ada bacaan yang sifar warna biru ni, ada bacaan yang bermula dengan 180 darjah. Okay, jadi macam mana ataupun yang mana kita nak pilih. Jadi ingat balik cara mengukur sudut yang cikgu dah terangkan tadi, kita mestilah bermula dengan bacaan sifar darjah. Jadi kamu pilih yang sifar darjah. Kita kena tengok skala dalam. Okey, sekarang ni kita lihat pada skala dalam saja. Okey, macam mana cara nak baca ialah, okey, tengok pen cikgu ni Okey, kita akan baca daripada sifar darjah. Okey. Jadi kita baca bermula daripada garisan asas ini. Okey, daripada bawah sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, belum sampai lagi 70 kan. Okey, dah sampai 70, cikgu macam mana nak baca? Okey, kita teruskan lagi. Okey, bila sampai 70, dekat tengah-tengah ni kita tengok tak ada garisan kan. Okey, bila tengah-tengah tak ada garisan, kita panjangkan lagi. Kita tengok pada garisan yang paling keluar sekali. Okey, sebenarnya skala ini, jadi cikgu panjangkan di sinilah, senang. Daripada 70 tadi, cikgu panjangkan. Kita guna pula skala yang luar. Okey, skala luar ni dia kecil-kecil kan. Okey, dia kecil-kecil. Jadi setiap skala nilai dia 1. Okey, kalau di sini 70 tadi, 70, kita gerak satu skala jadi 71. Okey, 72 dah sampai belum? 73 belum lagi. 74 belum lagi sampai. 75. Okey, jadi nampak tak? Bila sampai sahaja di sini, kita stop. Maksudnya sudut kita dah stop pada garis terakhir di mana sudut tadi berhenti. Jadi nilainya ialah 75 darjah. Okay, jadi macam mana kamu nak menulis? Okay, jadi kamu tulislah sebagai, okey, cikgu tunjuk Okey, jadi kamu dah dapat, okey, sudut A sama dengan 75 darjah. Itu cara menulis Okey, jadi A bersamaan dengan 75 darjah.
Okey, baik. Sekarang ni kita tengok pula macam mana nak cari sudut B. Okey, kita kembali balik pada soalan tadi. Okey, sekarang ni kita tengok pada sudut B. Okey, sudut B kat sini kan? Okey, sekarang kita alihkan pula protektor kita. Tengok soalan ni Kita alihkan. Kamu kena alih. Okey, alihkan, angkat protektor kamu, kamu letakkan sudut ataupun pusat protektor itu berada pada atas sudut yang kita nak bacakan, dapatkan ukuran. Okey? Okey, jadi tengok sini jadi sekarang ni cikgu dah letakkan pusat berada pada sudut. Hujung sudut ini. Okey, jadi kita tengok pula. Okey, di mana kedudukan sudut? Sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Kat kanan dah tak ada apa-apa dah. Jadi kita terpaksa tengok sebelah kiri. Jadi kalau kita tengok sudut kita berada pada sebelah kiri skala. Jadi rujuk pada sebelah kiri skala. Skala mana pula kita nak guna? Ingat, skala yang kita nak guna ialah mesti bacaan yang bermula daripada sifar darjah. Di skala dalam ke skala luar? Jawapannya ialah skala luar. Okey. Kita tak boleh mula pada biru. Yang biru ni ialah skala dalam. Skala dalam kamu tengok bacaan dia 180. Kita tak boleh mula di situ. Mulakan yang sifar darjah. Okey, jadi sekarang ni kita pun baca. Okey, kita nak baca macam tadi juga. Okey, pensel kamu tarik daripada sifar. Okey, kita gerak lagi sampailah di mana garisan terakhir sudut itu ada, barulah kamu stop. Okey, gerak lagi. Okey, sampailah sisi yang terakhir ni ataupun garisan yang terakhir ni, kat mana sudut tu berhenti. Oh, sudut tu berhenti di sini. Okey, tapi macam mana nak baca? Okey, bila macam mana nak baca? Okey, kita stop dekat yang paling hampir yang ada bacaan ni. Okey, yang 100 Okey, di sini 100. Ingat, skala ini nilai dia sebagai 1 darjah. 101 darjah, 102 darjah, 103 darjah, 104 darjah, 105 darjah. Okey, jadi maksudnya sudut B ini bernilai 105 darjah. Okey, sekarang ni kita boleh tulis jawapan. Okey. Okey, jadi kita dapat jawapan B B bersamaan dengan 105 darjah. Okey, jadi ingat cara nak menulis macam tu. Jadi B bersamaan dengan 105 darjah. Okey, itu contoh soalan A dan soalan B. Okey. Tengok soalan yang kedua pula. Okey, yang mana kita nak cari sudut C. Okey, kita cuba soalan yang terakhir ni. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, baik. Okey, tengok sekarang. Okey, kita dah ada sudut tadi kan? Kita nak cari sudut C di sini. Okey, sudut C di sini. Okey. Jadi kita ingat sudut C di sini. Jadi perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena letakkan protektor kita berada atas pada sudut yang kita nak baca. Pusat protektor mestilah berada pada sudut yang kita nak baca. Okey, sekarang ni kita gerakkan. Okey, kita gerakkan. Nampak? Okey, kita letak di situ. Ingat pusat protektor mesti berada pada sudut yang kita nak baca. Okey, baik. Sekarang tengok pula. Okey, mana kita nak pilih? Skala luar ataupun skala dalam. Okey, skala luar ataupun skala dalam. Tapi boleh tak kita tengok sebelah kiri? Tak boleh sebab sudut itu berada, dia bermula garisan asasnya di sini. Garisan asasnya berada pada sebelah kanan kita. Jadi kita tengok bacaan bukaan dia. Bukaan dia macam tu kan. Jadi kita mula di sebelah kanan. Tengok di sebelah kanan kita. Okey, sifar darjah ialah skala dalam. Okey, jadi kita pun gunakan skala dalam kita. Okey, kita pun bacaan.
Okay, ingat bermula pada garisan di bawah ni, garisan asas ni kita tengok sampailah kita stop pada akhir garisan yang mana sudut tu berhenti. Okey, sudut tadi berhenti pada garisan ini yang purple ni. Okey, jadi kita stop pada bacaan berapa? 110 darjah ke 70 darjah? Okey, jawapannya ialah 110 darjah. Sebab apa? Sebab bacaan yang kita baca bermula daripada sifar tadi. Jadi tengok yang ini saja. Tengok yang ini sahaja. Okey? Jadi 110 darjah. Okey, jadi jawapan untuk soalan C ialah kita tulis sebagai C bersamaan dengan 110 darjah. Okey, itu cara kita nak menulis sudut. Okey, baik. Jadi, cikgu ada 3 contoh soalan tadi. Cikgu harap murid-murid semua dapat memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan cara mengukur sudut. Okey. Jadi kena ingatlah antara tipsnya ialah pertama sekali kita mestilah letakkan pusat protektor berada atas sudut yang kita nak ukur. Okey. Dan yang kedua, kita kena lihat skala mana yang kita nak guna, luar atau dalam mesti bergantung pada bacaan yang bermula daripada sifar darjah. Okey, jadi itu saja untuk topik mengukur sudut kali ini. Diharap semua murid dapat memahami berkenaan dengan tajuk ataupun bahagian ini. Okey, sekian, terima kasih.